السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Allahu Allah, 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 Allahu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sabahul khair. Selamat pagi. Assalamualaikum subuh daripada kami. Assalamualaikum subuh untuk anda penonton TV Al Hijrah. Hari ini 26 Ogos 2022 bersama dengan 28 Muharram 1444 Hijrah. Kita bersiaran secara langsung daripada studio TV Al Hijrah. Di kesempatan ini bila saya tengokkan 26 Ogos, ya Allah Tuhanku, baru teringat bersempena dengan hari lahir suami saya di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir abang. Semoga panjang umur dan juga kita doakan kepada semua yang menonton. Kita semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Semoga terus bersemangat insya-Allah. Dan jangan lupa like, kongsikan. Kita nak bersemangat pagi-pagi ini, kita nak mulakan hari dengan penuh kesemangat, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya Allah Tuhanku, berikanlah kami kemudahan untuk beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik insya-Allah. Dan hari ini kita nak dalam Assalamualaikum subuh, kita nak cerita berkenaan dengan musalla. Musalla ni tempat untuk kita beribadah dan sebagainya. Biarlah sendi itu berbicara. Di saat nanti kita diperhitungkan di akhirat, apakah ilmu yang kita salurkan? Bagaimanakah sendi kita? Apakah tubuh badan kita lakukan? Di manakah masa kita habiskan? Di manakah harta kita infakkan? Kita akan bersama dengan Al-Fadhil di sebelah ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli bin Abdullah, iaitu pengurusi musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Pagi. Sihat. Walaupun penuh cabaran kita pagi ni. Cabaran betul traffic light tadi ya. Ya, betul. Rombok tadi. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Fikri Bakar, selebriti kita insya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita nak cerita berkenaan biarlah sendi berbicara, biarlah ilmu kita diamalkan, biarlah harta kita diinfakkan, biarlah tubuh kita ini digunakan. Jadi sedekah tu banyak kategori. Betul. Kalau dapat Ustaz huraikan untuk kita terus memberikan suntikan semangat di Assalamualaikum subuh pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Aimi dan sahabat saya, sahabat panel pada pagi ini, saudara Fikri, pelakon yang tidak asing lagi, cukup terkenal, pernah terima anugerah pun. Alhamdulillah Allah beri peluang pada pagi ini untuk kita menghirup udara segar di bumi Malaysia kita ini. Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita, Allah beri afiat pada tubuh badan kita, serta Allah beri izin pada lidah dan juga mulut kita untuk kita mudah sebut namanya. Benarlah Nabi SAW menyebut setiap sendi pada tubuh kita ini memberi sedekah adalah sedekah. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut sendi manusia ni ada 360 sendi. Bermakna setiap sendi itu memberi peluang sedekah pada kita. Nabi sebut setiap hari terbitnya fajar ada sedekah, peluang sedekah pada kita. Jika seseorang itu menolong di antara dua orang, ta'dilu baina isnain, mengadili di antara dua orang, sama ada itu bergaduh dan sebagainya, maka itu pun sedekah. Kemudian kita menolong seseorang, kata Nabi, di atas kenderaannya, menolong pada mempersiapkan kenderaannya dan juga menolong angkat barang pada kenderaannya, itu pun dikira sedekah. Pagi-pagi kita nampak orang mungkin keretanya mungkin tak hidup sebab baterinya rosak. Saya pun mengalami pada minggu lepas datang ke TV Hijrah di R&R Lancang. Saya parking masuk nak solat. Tiba-tiba ada seorang anak muda datang dan kata, "Encik ada jumper tak?" Kata ada, memang saya standby jumper. Memang niat saya bawa jumper yang besar tu tujuannya untuk memudahkan kalau saya sendiri mungkin baterinya weak ataupun ada orang lain yang nak menumpang, ada peluang pahala situ. Jadi saya kata ada. Alhamdulillah kebetulan. Dia kata dah sepanjang pagi tu dia daripada Besut, dia duduk kulu-kili daripada hujung sampai ke tempat dia parking tu tak ada seorang bawa jumper. Allah. Jadi memang kebetulan saya parking sebelahnya ada jumper. Jadi peluang sedekah sebenarnya dengan jumper saya itu, dengan tangan saya mengangkat tu peluang sedekah. Dan wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik sebagaimana kita mulakan hari ini pun sedekah. Dan Nabi sebut yang terakhir, dan kamu membuang sesuatu celah di jalan itu pun sedekah. Bermakna benarlah yang Allah sebut pada hari kiamat esok kita ni mulut kita tak boleh berbicara lagi.
yang akan berbicara semua anggota tubuh kita. Sebagaimana yang disebut dalam surah Yasin yang biasa kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari Allah tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Bermakna Nabi nak beritahu, jangan biarkan tangan kita, jangan biarkan kaki kita, jangan biarkan mulut kita tu berlalu satu hari tanpa mengeluarkan sesuatu yang memberi impak kepada ummah, kepada orang ramai. Makna sedekah. Apa saja peluang yang ada, sedekahlah, kerana itu satu kelebihan yang diberi oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia mukadimah yang cantik daripada Ustaz Azli Fikri sebagai pelakon. Macam mana nak, biasalah kan sibuk dengan syuting dan sebagainya, tugasan hakiki lagi. Jadi bagaimana nak memastikan setiap masa ataupun mesti insya-Allah kalau boleh ni ada sedekah walaupun tidak secara zahirnya, tetapi kehidupan itu mesti kita nak sedekah juga. Pertama sekali, Assalamualaikum. Alhamdulillah saya dah jemput ke rancangan pagi ini. Okay, dalam konteks saya sebagai seorang pelakon, rasanya saya tidak juga pandai dalam bab ni. In fact, saya baru tahu actually apa yang kita, perilaku kita ni juga boleh menjadi satu sedekah. Saya pernah melalui satu saat yang mana saya rasa saya terlalu, di sebagai pelakon ni hidup kita turun naik. Saya ada pernah sebelum ni 2-3 tahun ataupun 4 tahun itu, saya ada satu momen yang saya betul-betul saya rasa down sangat. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dalam satu projek yang saya buat tu, saya bertemukan dengan seorang ustaz Jebat kalau saya boleh cakap. Dia rancangan tu rancangan komedi macam tu, tapi saya ada satu momen dengan dia di mana yang dia sentiasa bertanya dengan saya, dan dia bagi saya kata-kata semangat, dan dia kata jangan lupa untuk juga sedekah subuh. Tapi dia tak begitu tenang, dia disuruh saya awak baca dan awak ini sendiri. Saya amalkan tu, alhamdulillah. Daripada saat itu saya cuba, insya-Allah saya akan amalkan setiap pagi sedekah subuh. Dan juga mungkin ada perilaku saya macam Ustaz cakap, yang kadang-kadang di set ataupun di mana-mana yang kalau kita melakukan kebaikan juga itu merupakan satu sedekah. Dan saya rasa ada, tapi saya pun tak tahulah. Tapi insya-Allah sekarang ni kalau boleh saya sedekah subuh tu saya akan pegang sampai bila-bila. Insya-Allah. Dan itulah kan kadang-kadang kalau tidak secara zahir kan senyum itu juga sedekah, betul. Berbuat baik itu juga sedekah. Jadi Ustaz, untuk orang yang tak ada masa, alamak, saya tak ada masa nak pergi bagi orang sedekah, saya tak ada masa nak online pun, tak ada masa. Jadi bagaimana nak kita nak kata, insya-Allah berikanlah masa untuk sedekah. Bismillah. Sebenarnya kalau kita kata kita tak ada peluang, tak ada masa untuk bersedekah, buat baik ni, itu kita kata satu kata-kata yang tak betul lah kita kata. Sebab sebenarnya Allah ni Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah mengetahui kesibukan kita sebab Allah lah yang mencipta kita. Maka sebab itulah dalam kehidupan kita ni ada ibadah yang dipanggil ibadah khusus. Solat, puasa, zakat, haji. Ada juga ibadah umum. Sebagai contoh, kita ni bekerja. Semua kita ni bekerja. Bekerja kita itu, ada ulama kata kerja itu ibadah, masa itu amanah. Tidak semua di kalangan kita ni boleh bangun qiyamul lail setiap pagi kan, sebagaimana Nabi buat. Kadang-kadang seminggu sekali pun payah Fikri kan. Kita nak bangun susah, nak bangun pagi ni. Hari ni nasib baik dah ada kena datang studio. Susah nak bangun pagi. Jadi kita nak solat sunat, nak bangun tahajud, nak baca Quran macam mana ulama baca sehari 1 juzuk, sehari sampai 6 juzuk. Mungkin kita tidak ada kemampuan. Tetapi barang diingatlah, ruang masa yang diperuntukkan Allah pada kita tu 1 hari 24 jam. Masa tu lama. Jadi kita rasa di tempat kerja kita macam mana, adakah aku ni tempat kerja tak kira sebagai ibadah? Salah sebenarnya. Ibadah itu umum tu, masa kita bekerja pun dia adalah ibadah. Maka setiap apa yang kita buat untuk kita kata demi kebaikan, demi mencari rezeki yang halal kepada anak isteri kita, apa saja yang kita buat untuk membangunkan ummah dan sebagainya, maka pada ketika itu mulakan dengan niat yang baik, nak bekerja, nak cari rezeki, nak bantu orang lain. Kadang-kadang di tempat kerja tu ada suatu perkara kesulitan yang perlu kita selesaikan dengan kepakaran kita boleh selesaikan dengan baik, itu pun adalah sedekah. Bermakna
Kita ni tak lepas dalam kehidupan kita tu every single second, kita kata setiap saat tu dalam hidup kita tu mustahil terlepas begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu. Sesuatu itu pula apa dia? Sesuatu yang baik. Maknanya cuba pastikan setiap langkah kita, setiap petikan jari kita pada keyboard, pada handphone kita, pastikan semua itu mengundang pahala untuk kita. Maka bila kita buat begitu, tidak adalah ruang dalam hidup kita ni untuk kita buat sesuatu yang tidak baik, sebab kita pun tahu kiraman katibin di keliling kita ni ada malaikat yang jaga kita. Maknanya tidak pernah terlepas dalam hidup kita ni walaupun sesaat malaikat mencatat apa yang kita buat. Bila kita ingat begitu, maka kita nak pastikan apa yang kita buat, kerja buat kita tu, kerja yang kita lakukan tu, kita nak buat itu nak dapat pahala untuk jaminan kita masa depan esok di sana esok. Allahu Akbar. Itulah dia apa yang kita lakukan ini, ladang dunia. Ya, ladang pahala. Ladang pahala kita nak tuainya. Kita semai sekarang tuainya di akhirat. Betul. Jadi perbanyakkanlah supaya kita dapat hasil yang banyak, insya-Allah. Jadi Ustaz dan juga Fikri dan juga para penonton, kita nak berehat seketika, kita akan sambung selepas ini. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله Alhamdulillah para penonton, biarlah sendi itu berbicara. Jadi sekarang kita nak bukan sekadar sendi berbicara, tapi diri kita juga melakukannya, insya-Allah. Jadi Fikri, kita kembali Fikri, macam ni kalau kita nak bagi tahu kepada diri kita dan juga kepada orang di luar sana penonton, untuk kita teruskan berbuat kebaikan, terus membuat pahala, terus mengejar pahala dan amalkan bersedekah ni. Maknanya jangan kedekutlah secara jelasnya. Ya, macam Ustaz cakap tadi, saya rasa ialah sebagai diri, sebagai manusia ni kita semuanya tak apa orang cakap tak sempurna. Dan bukan walau macam mana pun kita cuba kita je nak jadi baik, tapi somehow kita akan ada juga melakukan dosa tu kan. Bagi saya macam setelah mendapat apa yang Ustaz cakap tadi, yang penting rasanya kita apa yang kita boleh amalkan ialah bangun pagi tu kita niat, kita nak melakukan semua perkara tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba untuk berbuat kebaikan. Dan insya-Allah saya rasa dengan perbuatan yang nawa itu kita ingat niat kita tu apa sebelum tu, tak kisahlah pekerjaan ke, kita dalam semua perbuatan, dalam amalan kita, dalam aktiviti kita di dunia ni, insya-Allah kalau kita ingat satu, kalau kita rasanya aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya rasa segala amal yang kita buat tu boleh menjadi satu sedekah dan juga pahala kepada kita.
Masya-Allah, dan benda tu barangkali akan memberi motivasi kepada kita kan untuk terus berbuat kebaikan. Jadi ustaz, kita pun nak tahu juga bila hari ini ustaz datang sebagai pengurusi Musalla Ar-Raudhah di kesempatan ini di ruang, kita nak tahu juga berkenaan dengan Musalla Ar-Raudhah ni, bagaimana orang ramai boleh membantu Musalla Ar-Raudhah ni dan sekarang ni perkembangan terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setakat ni Musalla Ar-Raudhah telah pun 57% siap. Ramadan tahun depan kita jangka akan boleh gunalah untuk solat tarawih, dan kita akan buat perasmiannya kalau ikutkan nisfu Syaban, walaupun mungkin tak sepenuhnya siap, kita akan buat perasmian. Dan alhamdulillah lah, syukur sangat pada Allah SWT. Mana pagi datang ni dengan rasa syukur kerana sumbangan daripada orang ramai melalui pengiklanan di TV Hijrah ni memang sangat luar biasa. Bermakna saya nak tepislah kata-kata orang Malaysia ni kedekut. Orang Malaysia ni pemurah sangat. Sampai ada yang sanggup nak pergi umrah. Tak apalah makcik, tapi umrah tak apalah. Allahu Akbar. Yang penting makcik nak tolong ustaz buat masjid, bagi duit nak pergi umrah. Ini satu penghargaan yang sangat besar lah, dan satu kita kata nilai budi yang tidak boleh nak dibalas lah maknanya. Sampai sanggup mengorbankan harta untuk membina sebuah masjid, dan mereka ni bagi saya sangat faham. Saya membina kerana Allah akan sebuah masjid, walaupun kecil sarang burung saja. Kata lebih kecil daripada itu, Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Jadi atas kefahaman itu saya rasalah ramai yang tak henti-henti sumbang kepada kami, dan insya-Allah lah segala yang telah disumbang itu akan digunakan dengan sebaik mungkin. Kita akan bina masjid 2 tingkat ini secantik yang mungkin. Kita akan pastikan nantinya orang ramai datang menumpang tepi jalan je di Berserah, Kuantan. Siapa yang datang boleh jenguk-jenguk, boleh tumpang-tumpang tidur, dan ada kita sediakan kios di ada 4 kios yang attach dengan bangunan. Jadi bolehlah sama-sama kita menikmati kopi sambil-sambil menunggu solat, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Fikri, perancangan Fikri, sikit-sikitlah kan berkenaan dengan perancangan Fikri, dan kalau boleh kita nak ajak orang ni sentiasa ni bukan setakat bekerja untuk dunia, tapi kita nak bekerja untuk akhirat. Sempena sedekah subuh di pagi Jumaat yang penuh barakah ni, insya-Allah biarlah sendi yang bekerja ni juga sebenarnya bermanfaat untuk akhirat kita. Itulah saya bila ada sesi macam ni lagi, saya alhamdulillah dia memotivasikan saya untuk terus dan juga mengingatkan saya untuk terus berbuat kebaikan, dan juga ialah alhamdulillah saya rasa dengan berbuat kebaikan itu juga menjadi satu sedekah saya untuk diri sendiri dan juga untuk umat yang lain. Dan sedekah ni bukannya tak payah kita nak pergi jauh-jauh kan. Kadang-kadang dengan saudara mara, dengan keluarga kita, itu lebih utama. Jadi daripada Fikri sendiri, Fikri asal daripada Sabah. Daripada Sabah kan. Jadi bagaimana Fikri melihat kita nak membantu keluarga, orang sekeliling, kita ni datang jauh ke Semenanjung dan sebagainya. Saya kiranya saya perantau di sini, dan seboleh-bolehnya saya cuba sedaya upaya saya untuk dia dalam kehidupan kita ni, rasanya betul kadang-kadang kita ada sahabat, ada kawan rapat ni, tapi kalau boleh kita dahulukanlah keluarga kita seboleh mampu, mana yang kita boleh bantu keluarga kita dahulu. Mana yang memang betul ada juga yang ada susah, tapi ada juga kadang-kadang yang kita terlepas pandang, macam contohnya sepupu ke yang 2 kali 3 kali ke, kadang-kadang dia juga keluarga, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang macam lebih baik aku tolong kawan aku ni pada tolong ni, walaupun kita tak rapat. Tapi saya rasa kita cuba untuk kekeluargaan tu, ikatan kekeluargaan tu kalau boleh kita jaga dan kita bantu mana yang semampu kita. Ya, itu memang saya setujulah dengan Fikri. Ustaz, sempena hari Jumaat yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, balasan sama kita mengajak diri kita, mengajak saya. Dia kalau bila kita kata klise lah, ustaz kebaikan, sedekah dan sebagainya. Bagaimana untuk menghindar diri kita daripada rasa kedekut? Maknanya bukan kita tak tahu ustaz, bukan kita tak faham, kita dah tahu dah. Bukan kita tak tahu ustaz. Kedekut hangit Jadi baik, betul lah. Kadang-kadang kita rasa kedekut tu sebab kita rasa duit tu duit kita, harta kita, itu sebab kita kedekut. Kita rasa aku yang kerja, aku yang meniaga, aku yang usaha, cari bagai nak erak pagi petang siang malam, tak cukup 24 jam.
Jadi bila kita rasa harta yang kita miliki, wang yang kita ada dalam dompet wallet kita tu, kita yang punya, maka itu jadinya. Tapi apabila kita kata apa yang kita dapat adalah kurniaan Allah, Allah yang memberi. Dia adalah Ar-Razzaq. Yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dia memberi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan. Bermakna bila kita sedar yang rezeki itu adalah Allah yang beri, maka kenapa kita takut nak keluar atas apa yang Allah beri? Kerana Allah sebut dalam satu hadis qudsi yang Nabi sebut macam mana? Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq. Infaklah harta kamu, keluarkan harta kamu, unfiq alai, aku akan beri pada kamu. Mana Allah janji gitu. Kalaulah Allah yang memberi pada kita, kenapa kita takut dengan memberi boleh memiskinkan kita? Sebab Allah yang beri. Kita cuma cari saja. Kadang-kadang kita rasa macam, alahai, susahnya nak cari rezeki, susahnya nak cari duit. Sebenarnya kita cubalah apa daya sekalipun, yang pasti rezeki kita tak pernah salah alamat. Kalau Allah kata tu untuk kita, tetap ada walau di mana-mana. Jadi bila kita rasa apa yang kita miliki itu, sebagai kesimpulannya, adalah milik Allah, Allah yang memberi, maka kita tak lokek dalam memberi, kerana yang memberi kepada kita itu adalah yang Maha Pemurah. Kalau kita ada sedikit sifat pemurah, yang Maha Pemurah akan beri lagi dan beri lagi. Itu dia, insyaAllah. Dan sebenarnya saya kira hari ini Ustaz datang, Fikri datang ni pun sebenarnya perkara kebaikan. Sedekah kita nak sampaikan kepada orang, kita nak bersama dalam majlis ilmu dan sebagainya. Jadi Ustaz, kita nak tahu juga semoga kita masukkan Musalla Ar-Rawdah ni dalam list dalam agenda hidup kita, infak. Ya, betul. Infak hidup kita. Jadi di mana Musalla Ar-Rawdah ni, Kukut, kita nak pergi tengok. Ini musalla kita juga ni. Musalla Ar-Rawdah ni di Kuantan, Berserah, tepi pantai. Dekat dengan Kuantan tu lebih kurang 5 minit daripada Bandar Kuantan. Jadi lokasi dia di Taman Perumahan. Di situ ada lebih kurang 11 taman perumahan. Semuanya pelindung, taman pelindung perdana, taman pelindung maju, taman pelindung, banyaklah pelindung, 11 pelindung lebih kurang. Jadi kalau tuan-tuan menghala ke Kuala Terengganu daripada Kuantan, ambil laluan pantai, tuan-tuan tengok sebelah kanan betul-betul di hadapan Jabatan JPAM. Di situlah lokasinya. Nak sumbang, saya ada iklan sikit buku tu, adalah buku tulisan saya tu. Buku tu harganya RM60, RM30 akan disumbangkan ke pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Jadi ada orang yang nak sesuatu, dia nak sumbang tapi nak pegang sesuatu. Jadi boleh peganglah buku ni. Ya, separuh kita sumbang. Sambil menderma, betul. Itu dia. Dan Fikri, insya-Allah sebagai terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, Fikri pernah tak rasa power of sedekah? Mungkin orang yang memberi kepada Fikri ataupun Fikri yang memberi kepada orang. Tapi ada impaknya mungkin secara cepat ataupun lambat. Seperti yang saya kongsi tadilah, macam tentang sedekah subuh tu, saya tak mengharapkannya juga kita sekali saya sedekah terus saya dapat impact. Tapi tidak, saya rasa macam dalam sebulan saya konsisten buat tu, alhamdulillah dia sentiasa memberikan. Adalah yang saya dapat, tidak semestinya dalam bentuk mungkin kalau dalam konteks saya bukan semestinya dalam konteks saya dapat sentiasa job atau duit, tidak. Kita dapat sahabat yang baik pun satu rezeki buat saya. Anak-anak yang soleh-solehah pun ya betul. Kadang-kadang kita niat je kan nak belanja lah, tiba-tiba ada je. Yes. Jadi Ustaz, kita inilah masanya, dah tak sabar-sabar lagi dah ni. Semua orang ni, para penonton ni, insya-Allah nak menyumbang kepada Musalla Ar-Rawdah. Jadi bagaimanakah cara? Kalau nak sumbang, sebagaimana tertera di kaca televisyen tu, nombor akaun kita 556169242554. Boleh call hotline kami untuk menyumbang ataupun nak beli buku. InsyaAllah kita usahakan yang terbaik untuk pastikan rumah Allah ni terbina sebuah lagi di bumi Kuantan, insyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Dan bersedekah ni kita ikut kemampuan kita, insya-Allah. Tapi jangan kata walaupun kita mampu tapi kita kata alah aku mampu RM1 je kan. Jadi itu salahlah juga, kenalah juga mengikut kemampuan yang adil, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli bin Abdullah yang juga merupakan pengurusi Musalla Ar-Rawdah, dan juga Fikri Bakar, seorang pelakon, selebriti, dan insya-Allah kita doakan semoga semua yang menonton hari ini, semua yang bersama dengan kita, insya-Allah dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Jumaah mubarakah, insya-Allah. Kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, insya-Allah. Semua kita terus dipandu ke jalan yang benar. Kita nak berehat seketika para penonton. Kita kembali selepas ini.
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر